Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara. Tok Syukri selaku naib yang dipertua PIBG, seterusnya barisan Hulu Balang, penggerak PIBG yang hadir pada hari ini, guru-guru, pegawai sekolah, seterusnya adik-adik edukasi sekalian. Malam ni saya pun tak sangka saya boleh hadir sebab ini program yang keempat saya hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran pada malam ini akan membawa makna yang lebih kepada kita dalam hidup kita lah, mudah-mudahan. Malam ni datang kita menimba ilmu, duduk di dalam majlis ilmu dalam tazkirah ringkas yang simple-simple aja, tapi mudah-mudahan mendatangkan kesan. Kita baru-baru ni menyambut tibaan hari bersejarah, iaitu Ma'al Hijrah. Dan begitu juga baru-baru ni kita meraihkan hari kemerdekaan negara. Antara hijrah dan merdeka, sebut hijrah perubahan, berubah, berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilahnya pula menceritakan tentang perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan kita di Semak Labu ini, satu perkara yang paling kita perlu ambil perhatian adalah macam mana Semak Labu semakin lama semakin pudar sinarnya. Bila ditegur tak mau dengar, bila diberitahu tidak merasa pun satu kelebihan, malahan memikirkan satu keadaan okey je, selesa dengan apa yang ada. Hakikatnya pencapaian akademik Semak Labu makin lama makin hilang dari radar. Peranan kita semua untuk sama-sama untuk meletakkan balik Semak Labu di tempat yang sewajarnya. Bila nak jadi pelajar-pelajar yang berjaya ni, kita ambil aspirasi Nabi, berubah pada satu tempat ke tempat yang lain. Nabi sebut tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Niat dan jihad ni bila cerita, rupa-rupanya niat tu sendiri pun dah banyak masalah lah di kalangan kita. Ada yang datang sekolah, kenapa sekolah Semak Labu ni mak suruh? Kenapa Semak Labu? Itu je yang dapat. Kalau ikut tak nak sekolah sini pun, siapa nak berhenti cepat. Tak payah buang masa. Tolong cakap dengan NYDP nak ambil nama, senang keluar kau kantoi. Nabi pernah sebut syurga ni adalah untuk semua orang kecuali mereka yang tak nak, Nabi kata. Siapa pula yang tak nak? Heran betul. Syurga untuk semua orang Islam kecuali mereka yang tak nak. Sahabat tanya, siapa yang tak nak? Orang yang tak dengar cakap, orang yang tak nak ikut peraturan, orang yang tak nak ikut Quran dan sunnah ni, itulah orang yang tak nak masuk syurga. Macam tu jugalah orang yang tak nak berjaya adalah orang yang tak nak dengar cakap. Orang yang tak nak dengar, tak nak ikut peraturan yang dah diberitahu. Datang sekolah, suruh belajar, kau berkupan pula. Tahu berkupan? Kau gamar pula tengok budak perempuan tu. Budak perempuan tu gamar lah tengok kau. You jump, I jump.
Titanic. Terjun sama-sama dalam lautan asmara. Dan kau ke mana kenapa? Itulah kan. Sadarlah diri sikit, duit belanja pun mak bagi. Ada hati. Lagipun sekarang dunia ni nampak macam besar sangat tak? Keluar daripada Semak Melabu, masuk universiti dah lain dunianya. Keluar universiti, masuk alam pekerjaan, lagi lain dunia. Itu sebabnya malam ni kita nak share ni macam mana cara nak jadi pelajar yang berjaya. Berubah daripada keadaan yang buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Niat dalam hati pun kadang-kadang tak betul. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa'a. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang buat sesuatu tu, berhijrah, niat dia fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Belajar rajin-rajin, niat kerana Allah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi sebut barang siapa yang niat dia nak berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa datang surau malam ni? Datang surau malam ni biar dapat tengok Samsul Debat. Setakat dapat tengok aja lah pahala dia. Kenapa datang malam ni? Kat surau tidur sedap betul. Dapat tidur, tak ada salah. Kenapa datang surau? Sebab ada nak tengok, nak tinjau girlfriend aku. Dapatlah tinjau, cucuri, pandang macam tu. Betul kan? Dapat tengok. Ya? Jadi mana kata? Tanya balik niat kita. Sebab ketika zaman Nabi lagi dah ada orang-orang yang macam ni. Bukan semua orang yang ikut Nabi tu niat kerana Allah. Ada seorang lelaki dia ikut Nabi tu sebab dia suka kat seorang perempuan tu, dan perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun nak ikut Nabi hijrah sebab nak tengok perempuan tu. Kita kena ingat dalam hidup kita ni, besok akhirat Allah Ta'ala tanya 3 perkara saja. Allah Ta'ala tanya tentang amanah, nombor 1. Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Satu rahim saya tak nak cerita ni, tu tajuk hari lain. Maknanya memang kena panggil lagi. Bila cerita tentang amanah, Allah Ta'ala tanya amanah. Kenapa datang sini? Apa pasal datang Semak Labu ni? Pasal? Ya ke belajar? Pandailah jawab tu. Belajar. Prosedur jawapan. Fill in the blank, jawapan yang sesuai. Kenapa datang Semak Labu ni? Kenapa? Perempuan jawab lagi kuat daripada lelaki. Belajar. Belajar. Tak ada sebab lain pun. Amanah hanya. Ada tak mak kita waktu hantar itu? Nak dekat sini jangan belajar, cari boyfriend. Cari menantu yang elok untuk mak. Adalah. Tak ada. Kau jangan belajar tau. Kau cari budak yang kecil daripada kau bully, kau belasah dia. Ada tak mak kita cakap itu? Bila mak tak cakap, ayah tak cakap, kenapa kau buat? Kau usik budak, anak orang yang kau usik ni, yang kau bully ni besok, kau tengok bila besar perasaan dendam tu ada, bersemarak dalam hati dia, dia repeat balik bila dia dah besar. Benda ni berlaku hari ni. Kau buat kau tak rasa apa. Orang sekarang zaman viral, orang share, orang cari orang, kau boleh cari, tak ada masalah. Untuk apa cakap? Kau ingat kau senior, kau boleh melasah budak bawah kau. Untuk apa? Cakap untuk apa? Untuk apa? Jawab. Tak masuk pun dalam senarai deskripsi amanah yang mak ayah bagi. Untuk datang sekolah ni buat macam tu. Tak ada. Suruh belajar.
Saya tanya 10 kali, 50 kali, 100 kali pun semua jawab. Semua belajar. Dekat dia orang makan, makan punya sadap berbanding dulu. Berbanding dulu, biasalah. Kita orang penceramah, cikgu akan sebut zaman kami dulu. Tu ayat kebesaran tu. Zaman kami dulu jalan kaki sembahyang dekat masjid Pasir Putih, Masjid Batu Lapan. Kemudian berlumba-lumba berlari balik sebab hari Jumaat aiskrim. Kat dewan makan beratur pun kena potong dengan abang sengih tu sebab nak cepat. Dulu tadi aku sampai tadi kat parking, aku boleh dengar budak kat asrama, weh dia dah sampai. Lotak kau. Sejak bila pula kau kena tunggu aku sampai dulu buka turun? Sebab dah senior, boleh lambat, tak apa. Terdengar pula tu cakap tu. Dia dah sampai lah, dia dah sampai lah. Turunlah awal. Kau rotan sikit ngadu. Tiba sampai kat menteri. Nak saya di rotan. Kenapa? Dalam diri kita ni kena ubah. Makanan yang ada tu kau makan lah. Itu amanahnya, dah dibayar dah untuk itu, makanlah. Yang kau fly nak keluar apa pasal siap banyak-banyak pagar untuk apa? Tak berbaloi. Siap order Grab tu. Hebat. Kalau kau tak nak duduk asrama, cakap tu terang, insya-Allah kita akan fahamkan mak ayah kau orang sana. Kita akan fahamkan. Inilah perjuangan ustaz. Oh, perjuangan. Handphone tu, handphone satu hal. Tak ada Grab food pakai public phone lah. Jangan nak bohong lah. Handphone pun tak boleh bawa, kau bawa suruh kan. Macam-macam perangai buat. Hari ni kita tengok sebut pasal kemerdekaan pula. Merdeka. Apa maksud merdeka? Merdeka dikatakan sebagai bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada penjajahan, bebas daripada kekangan, bebas daripada belenggu. Dan bila sebut adakah bebas itu adalah kebebasan secara mutlak atau bebas itu bebas tetapi ada sekatan-sekatan tertentu. Saya nak tanya semua. Bebas tu mutlak ke atau mesti ada sekatan tertentu? Ada sekatan tertentu. Itu sebabnya Nabi pernah sebut. Nabi kata, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara bagi orang mukmin? Penjara ni ibarat tiang setakat ini je. Tiang satu lagi setakat ni. Bumbung setakat ni je. Makan. Bukan semua benda boleh makan. Tu dalam penjara. Apa yang dia bagi, itulah kita makan. Boleh cakap dengan pegawai penjara tu, tuan, pastikan hari ni nasi lauk ayam nak kepak. Boleh tak cakap tu? Memang kau nak kena pijak, kau buatlah macam tu. Tak ada. Balahan tandasnya pun dalam tu je. Dinding tak ada apa, tak ada. Open for public. Tak adalah. Open untuk kita, tak ada. Yang sekarang yang tak flash pun kau fikirlah bau dia macam mana. Yang dah flash pun ada bau lagi. Kau fikirlah yang terbuka macam tu, yang tak berbilik tu. Itulah maksud penjara. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua benda kita boleh buat. Bukan semua benda kita boleh tengok. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua tempat kita boleh pergi. Ada sebab disebutkan sebagai asrama penuh. Sekolah berasrama penuh. Mana ada peraturan. Ada the do and the don'ts. Makna benda tu telah dimuktamadkan oleh pihak PIBG dan pihak sekolah, peraturan dan undang-undang. Dan kalau kita langgar benda ni, samalah seperti kita ingkar arahan pemerintah.
yang ada ke dalam sekolah ni. Dan bila kita ingkar, samalah sepertinya kita ni seorang yang tidak amanah, maka berdosalah kita. Bukan senang nak mengaturkan, tetapi kebanyakan kita boleh dengar, boleh ikut peraturan. Kenapa kita tak boleh? Tengok zaman Nabi dulu, macam mana akurnya. Bila Nabi kata boleh, boleh. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Sampai kan Hanzalah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau tolong tanyakan kepada Rasulullah, macam manakah caranya untuk mengelakkan kami menjadi seorang yang munafik. Bila ditanya, kenapalah kau cakap macam tu? Abu Bakar tanya, ialah bila kami bersama dengan Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang neraka, takut buat dosa. Tapi bila kami berjauhan pada Rasulullah, kami mula leka dengan keluarga, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak. Jadi kami takut jadi seorang yang munafik. Macam korang lah, depan mak ayah, hello, tunduk. Lalu depan mak ayah, bukan menunduk ke, menyarap. Salam cium tangan, berjilat. La ilaha illallah. Tapi sampai ke asrama, dah babai ayah kau, hilang daripada pandangan, mula kau baik perangai. Jangan macam tu. Maka bila ditanya pada Rasulullah, apa Rasulullah jawab? Rasulullah jawab, kalau nak mengelakkan jadi seorang yang munafik, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Mengikuti majlis-majlis mengingat Allah. Contoh macam ni, ingat Allah banyak-banyak. Tak kisahlah penceramah mana yang datang, tak ada mana yang ajar benda-benda tak elok. Malam ni saya nak ajar macam mana cara nak fly. Dia ada satu pagar tu, kita dah potong, saya siap, kau ikut aja jalan tu. Ada tak? Tak ada. Malam ni nak ajar macam mana cara sokok, macam mana nak buat asap bulat-bulat tu. Tak ada. Gila penceramah tu kalau macam tu. Semua mengajar benda-benda baik saja. Semua cerita pasal nak mengingati Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Maka dalam peristiwa hijrah Nabi keluar daripada rumah Nabi. Bayangkan tentera-tentera dah mengelilingi Nabi, mengelilingi rumah Nabi, bersiap sedia nak bunuh Nabi. Tapi Nabi yakin dengan bantuan Allah. Macam kita lah nak buat baik, ada dah halangan dekat keliling kita. Tuan-tuan nampak macam kawan-kawan kita, rupanya setan durjana. Dia yang mengasut kita. Kita buka buku, tak payahlah buka buku. Apa barang belajar? Kita baru nak salat, persemayang syut. Ya Tuhan. Tu halangan-halangan lah tu. Dia nampak macam kawan kita, rupanya cawangan kepada setan rajim. Cawangan, dia letak cawangan kat sini. Jadi janganlah kau nak jadikan kawan kepada setan, jangan. Pertama kita kena optimis yang kita boleh berjaya. Tengok Nabi masa menyebarkan dakwah, Nabi optimis kita boleh berjaya. Nabi pergi sampai ke mana? Nabi pergi sampai ke Taif. Sampai di Taif, Nabi kotuk satu pintu Nabi nak sebarkan dakwah. Tapi apa berlaku? Nabi dihalau, Nabi dimaki, Nabi dicerca, malahan disusun budak-budak, diberikan segenggam batu, kejar Nabi, hambek Nabi sambil baling batu. Berdarah-darah, mencurat darah keluar daripada sepatu Nabi. Kemudian malaikat pun tanya, wahai Muhammad, kau nak tak
Aku timpakan masyarakat Taif ini dengan gunung ganang biar dia mati. Nabi dengan optimis kata, jangan. Kalau ikut kita lah, dah kena baling batu. Orang nak balik dengan himpok dengan gunung ganang biar dia mati. Apa kita cakap? Elok benar lah tu. Kalau kita kan, aku pun tak tahu macam mana lagi nak balik kat dia orang. Tak, Nabi kita optimis. Dia kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupa-rupanya betul. Hari ini penduduk Taif 100% Islam. Kalau Nabi bersetujulah dengan proposal malaikat tu dulu, cadangan tu kan, tentu-tentulah agaknya Taif ni lanyap daripada peta Arab. Macam itulah. Sebab kita ni kalau diuji oleh Allah, Allah kalau bagi, dia bagi semua. Contoh seorang positif coronavirus, auzubillah, tak jauh lah. Seorang positif dengan semua kena kuarantin. Semua kena jolok hidung. Jolok, terjongket, menangis. Kan? Minta jauhkanlah. Maknanya kalau kena semua. Itu sebabnya kadang-kadang bila seorang tak mengaku, kena semua. Ada seorang budak tu, dia kena berdiri, dia kena tanya soalan dekat dalam kelas. Dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, satu kelas kena berdiri. Bila satu kelas kena berdiri, yang seorang tu tak puas hati. Bodoh cikgu tu. Kau benda ke? Dia marah je. Bodoh cikgu tu. Cikgu bodoh. Yang lain tu lah, yang tak kena tanya. Lepas tu dia pun balik rumah. Dia pun cerita, ni sekolah harian, ni bukan sekolah semak penuh. Mana bukan semak lambu lagi, bukan. Bodoh cikgu. Mak dia tanya, kenapa? Cikgu sana, dia tanya soalan. Lepas tu tak ada siapa jawab. Lepas tu dia suruh seorang tu jawab. Seorang tu tak boleh jawab. Semua orang kena berdiri atas kursi. Bodoh cikgu. Dia kata itu. Mak dia jawab, okey tak kursi tu. Mak dulu atas meja pula. Ya Allah, mak ada pula. Mujurlah ayahnya yang bijaksana tanya, bodoh cikgu tu. Kenapa? Cikgu tu apa? Sabar. Nak tanya sikit. Kenapa? Cuci tangan ayah. Cikgu tu lah, dia tanya soalan. Apa tu? Lepas tu semua senyap. Lepas tu cikgu tanya yang seorang tu, apa tu? Dia tak boleh jawab. Okey. Lepas tu semua kena beri kursi. Bodoh tu. Tak, nanti dulu. Nanti dengar. Sekarang saya nak tanya, cikgu dah suruh baca belum? Ada. Bila? Minggu lepas. Belum nak baca belum? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya lo boleh jawab tak? Takut. Kalau tak boleh, lo suka berdiri seorang-seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Dia tak nak jawab juga. Ayah ni bagi kesedaran. Tentulah. Jadi makna kata, kita kena ingat bila kena semua. Ya. Jadi pertama kita kena optimis, kita boleh berjaya. Cakap kita boleh. Yang paling penting, kita tak nak layan lah benda-benda masalah. Kau masalah disiplin kau ni, tolonglah. Penyakit-penyakit ni tolong, tak nak dengar lah. Tahu result bagus ya. Ponek dah aku ceramah kat sekolah ni. Macam tu, sudah sekolah lain tak bagus. Apa hal? Tengok kakak ni Nomadiha tu. 21A, 20A1, 1A2. Dululah sistem tu. 21A, 20A1, 1A2. Apa beza dengan korang? Kepala otak atau keluar-keluar ke? Sampai pergi kelas tu bawa otak macam mana? Ada? Tak ada pun. Sama ya. Tapi kenapa? Bezanya apa? Bukan kau tak pandai. Sebab kau pandai lah kau masuk sekolah semak labu ni. Tapi apa dia? Perangai tu tak boleh tahan. Perangai dah lah macam setan yang seorang tu. Kau pergi ajar pula kau boleh menyetan-nyetankan diri. Kepal.
Itu cerita dia. Kita sekarang ni tak nak cerita pasal disiplin tau. Tak nak cerita tu dah. Kita nak tahu result bagus. Orang semua kat luar tu tahu Semak Labu bagus. Orang tu budak Semak Labu bagus, budak tu semayang bagus, apa semua ayat Allah hafal semua. Iya ke? Orang tahu yang bagus-bagus. Kan? Itu sebab nak kau belajar. Tapi dia tanya tadi, apa sebab datang sini? Belajar. Tahu pula. Habis yang benda-benda lain yang tak mustahak tu kenapa buat? Hantar surat ke main ni. Rasa nak demam badan ni. Kena rindukan you. Nak mati sangat dah budak tu. Bukan masanya bercinta. Tak masuk dalam senarai amanah tu jangan. Tak faham, tanya cikgu. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Macam tu, tanya terus. Ini tak, cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak. Kelas, ada apa-apa soalan? Macam ni lah. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Alah, tak tahulah apa masalah. Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Mungkin ada orang yang rasa macam, rasa macam aku tak boleh kot. Rasa aku ni belajar ni, entahlah, aku setakat tu kot. Kadang-kadang kawan-kawan, support system. Kawan-kawan teruk, jangan kau condemn lagi. Kau memang tak layak sekolah ni, kau pergi keluar lah, jangan macam tu. Result kau apa? B. Allah Akbar. Macam mana aku boleh A? Ayat tak tahan. Kau nak aku dapat B? Tak apa, tak apa. Aku dapat A, aku nak kau A macam aku. Mari sini, tengok apa yang kau salah. Tak apalah, tak payah. Kau mari sini kau. Aku hentak kepala kau. Mari sini. Untuk itu tak apa. Sebab nak suruh kawan kita pandai macam kita. Besok dia pandai satu subjek, dia pula ajar kita. Macam tu. Support system. Sama-sama bagus. Sama-sama berjaya. Ini kau tinggalkan kenangan pahit pada kawan-kawan kau, pada budak-budak junior kau. Kau bully dia buat apa? Jangan. Ada yang berdendam bawa sampai keluar, tu yang saya tak nak. Ya. Kemudian kena ingat, kita sebagai pelajar, kita ada tanggungjawab. Al-Ma'had Al-Islami Al-Fidrali ini tanggungjawab dia besar tau. Orang dengan inilah harapan nak bawa harumkan nama Semak balik. Semak Labu. Orang gah-gah. Baru-baru ni saya pergi ceramah di Melaka, dekat Pekeso. Rupanya CEO nombor 1 rupanya budak Semak Labu bekas. Dia bekas ketua pengawas bilik saya. Dulu kan tidak bilik ada KP, sekarang ada lagi ke? Saya bilik ada KP ada lagi. Ada kan? Abang Hafiz, dia jaga bilik saya dulu. Allah abang. Tu belum cerita lagi saya ceramah dekat Impian Murid Banting. Semua senior-senior yang pernah bully saya, trauma saya nak ceramah. Tapi saya tak ada apa, sebab saya maafkan mereka, tetapi hari ni belum tentu lagi orang akan maafkan kau. Jangan buat. Yang dulu menyesal-nyesal belaka lah. Tak payah. Itu bukan budaya untuk kita terus. Apabila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Apabila orang berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Akan tetapi tetapkanlah pendirian kalian. Apabila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Apabila orang berbuat jahat, tetaplah kalian berbuat baik. Itu pesan Nabi. Jangan kita ikut-ikut orang. Jangan. Yang baik-baik tak apa, tapi jangan buat benda-benda yang tak baik. Benda yang tak faedah jangan kita buat. Sebab apa? Bila kita berjaya, yang berasa bangga dan rasa akan kehebatan, kejayaan itu bukan hanya sekolah, bukan hanya cikgu, tapi mak ayah kita yang hari-hari mendoakan kita. Mak kita sekarang ni dia sebut ni, siapa nama ni? Iman. Orang tak tanya kau jawab kan?
Apa penyakit kau? Apa penyakit kau tu kau cakap? Aku tanya dia kenapa kau yang jawab. Cakap. Tu masalah kau tu. Lepas tu mulalah menunduk. Menangkup. Nak jadi kuku dah. Tu masuk dalam cengkorang kau. Cepat. Itulah orang tak tanya kau nak jawab. Iman ni contoh. Iman kan. Hari-hari ya Allah, berikanlah anak aku kerjaan yang cemerlang. Mak ayah dia ni, mak ayah korang ni pergi dekat luar. Anak kau sekarang ni, anak aku semak labu. Sekolah bagus tu. Alhamdulillah, bangga. Tak tahu anak apa perangai macam-macam kat sini. Biarlah dia sajak dengan apa yang mak kau doakan tu, konon dengan apa yang kau buat. Jangan kita nak rosakkan kepercayaan yang mak ayah kita dah bagi kat kita. Jangan. Termasuk juga pelajar perempuan. Sorry, puteri. Perempuan pula. Korang panggil brother and sister ke sekarang? Tak adalah. Tak ada. Tak tahulah masih ada lagi tak peraturan tu. Macam kita orang sebab nak mengelakkan couple dululah. Kan? Diharamkan pelajar puteri panggil pelajar putera itu abang walaupun dia senior. Di kantin tumpang lalu pakcik masih lagi bagus teruskan. Atuk pun tak apa, tumpang lalu tu kalau boleh kau bagi Pak Teh, Pak Lang, kau bagi korang pun sama lah. Tumpang lalu Wan tu nenek kali 9 tu, dipikir dia yang boleh bagi. Sebab bukan masanya nak bercinta, tak. Belum masanya. Ya? Tumpuan biar sepenuh hati, fokus dengan apa yang diajar. Bila fokus, nampak ada benda yang tak kena kat kita, tu angkat tangan. Cikgu. Cikgu boleh ulang boleh tak yang tu? Yang mana? Semuanya sekali. Janganlah semua sekali. Cikgu, saya tak faham yang tu lah cikgu, yang tadi yang cikgu cakap ni. Tu. Kawan kat sebelah. Ini soalan mak. Tanya soalan apa? Jangan macam tu. Tumpuan. Budak lelaki jaga, perempuan pun jaga diri sendiri. Budak perempuan dia tak ada hal. Tu sebab orang perempuan dia pergi toilet dia tak pernah pergi seorang. Dia mesti ada kawan dia temankan dia. Tak tahulah dia berkongsi salur ke, tak tahulah. Apalah kau galak pula? Sebenarnya tahu kenapa dia pergi berdua? Seorang lagi konsultan. Dalam bilik air, aku okey tak? Okey. Aku pun okey. Dah lah, sesama sendiri. Cuba kau cek apa kata survey tengok. Belum tahu lagi. Budak lelaki dia senang, dia pergi seorang. Selesai tu balik kelas. Ataupun selesai tak balik-balik kelas. Nyakit betul. Kan? Tumpuan fokus pada belajar. Satu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan pula. Allahumma barik lana, Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami. Rezeki itu termasuk ke rezeki belajar. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Minta ampun dengan Allah. Siapa berani angkat tangan? Setakat ni alhamdulillah Ustaz, sampai bulan 9 ni belum ada dosa lagi dah. Angkat tangan. Kau angkat tangan pun berdosa dah tau. Malah riak, tak ada dosa. Jap. Tak ada. Mana? Fokus untuk berjaya. Mulakan daripada awal. Janganlah last minute ni. Saya nak tahu tahun ni result lagi bagus pada tahun lepas. Masuk senarai, tak apalah tahun ni tak jadi nombor 1, dapat nombor 1 lagi bagus. Top 3 mesti ada semak labu. Boleh tak? Boleh tak? Okay. Nak tunggu? Aku akan tunggu dekat Kementerian Pelajaran Malaysia tahun ni.
Tahun depan untuk tengok result macam mana. Aku duduk sebelah menteri tu, tengok macam mana. Dengan ini diumumkan di sekolah Semak Labu telah diisytiharkan sebagai sekolah yang paling cemerlang di Asia Tenggara. Daripada berapa calon SPM tahun ni? Tahun depan berapa? Baru 112. 119. Yang ini diumumkan daripada 119 pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, 150 semua A. Menung mak ayah, pecahan tak wajar. Rupa-rupanya cikgu-cikgu pun ambil exam sekali, geram sekali. Kau pahal pula tu, tak lebih tu. Tercakit ke apa? Aduh. Tapi itulah dia. Nak result kita bagus, mulakan daripada awal. Saya ada soalan yang dia tanya lah, macam mana kalau kita dah biasa last minute? Ingat, maut tidak menunggu kita. Tiba-tiba ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un. Jadi jangan nak last minute. Nanti sesak nafas dekat dalam dewan periksa. Jangan daripada awal prepare. Senyum aja masuk exam. Soalan ni, aduh, kenapa lah dia bagi soalan ni? Confident sebab dah prepare. Ini aku salah paper. Tu penyakit last minute tu. Jangan Jangan kita simpan-simpan. Jangan kita buang masa belajar. Kemudian sentiasa bersedia. Macam kita semayang tadi lah. Ada yang bawa sejadah, ada tak bawa sejadah. Ada yang baru tegih-tegih ambil wuduk dekat bawah ni. Ada yang macam-macam lah, tak bersedia. Sedangkan kita tahu kan bab semayang ni ada 3 jenis cahaya Allah bagi kat kita. Tahu ke tak tahu? Sekolah agama kot, jangan tahu. 3 jenis cahaya. Yang pertama, cahaya bintang bergemerlapan. Cahaya bintang ni kita tak nampak, gelap, pandang atas, ada bintang rupanya. Pandang pun nampak. Cahaya bintang bergelapan ni, orang tu dia solat tapi belum tentu dia ikut waktu, dia lewat semayang. Dapatlah cahaya bintang bergelapan. Kedua, cahaya bulan mengambang. Cahaya bulan mengambang tu malam jalan, palak terang pula malam ni pandang, bulan rupanya. Macam mana cara nak dapat tu? Dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, jom semayang, terus pergi salat. Tapi yang paling terang adalah cahaya matahari yang bersinar. Adalah orang yang sebelum masuk waktu salat, dia dah ready dah dekat dalam surau ni. Jadi tadi tengoklah kita kategori bintang ke, bulan ke, atau kategori matahari. Bersederhana, ambil bintang aja. Dia bukan kira sederhana tentu, pahala tak ada sederhana-sederhana lah. Kerja yang terbaik. Kemudian lengkapkan diri kita untuk mana subjek-subjek yang lemah. Subjek apa yang kita lemah? Matematik. Rupanya dah sampai tingkatan 5, sifir pun tak lancar lagi. Teruk warna tu. Mungkin ada kita kurang buat latihan. Buat latihan. Bahasa Inggeris. Kena cakap bahasa Inggeris. We'll never learn English but we practice English. Cakap putih. Mula-mula tak tahu, lama-lama pandai. Yes, no, right. Thank you, what you're talking round about. Itu masa memula sampai. Tapi lama-lama pandailah gitu. Jadi tepati waktu belajar. Jangan lambat. Ada setengah cikgu kepantangan dia kalau orang masuk selepas dia. Tetap.
Kan? Pergi toilet pun cakap dengan cikgu dulu, cikgu saya pergi tandas sekejap je. Kena beritahu cikgu. Kan? Untuk jadi yang cemerlang, mestilah bab disiplin masa kena jaga. Masa itu emas, kata pepatah Melayu. Tapi pepatah Arab, masa ibarat pedang. Kenapa pedang? Kenapa dia? Kenapa pedang? Dia akan apa benar yang kau cakap? Kenapa pedang? No, lagi aku pandang, lagi kau tunduk. Kenapa pedang? Oh, apa? Dia potong kita. Kalau cepat kita boleh elak daripada dipotong. Kalau lambat kita yang kena potong. Berapa kali nak potong? Berapa kali nak potong? Tahu tak apa. Jadi itu dia, kena jaga masa. Dapatkan bantuan guru, jumpa cikgu. Cikgu, kalau malu nak tanya dalam kelas, pergi ke bilik guru. Assalamualaikum, salam. Apa ni? Tak tahu nak cakap. Saya tak faham. Yang mana tak faham? Mana cakap dengan Zazah? Cuma sabar sikit. Mana tak faham? Semenjak tahun lepas sikit. Apa banyak sangat yang kau tak faham? Kan tahun lepas pun Zazah agak je. Ya Allah, janganlah tunggu sampai 2 tahun baru tanya. Kan? Maksudnya kita tak faham, terus jumpa Zazah, cikgu kita. Hormati guru kita. Salah satu cara hormat adalah jaga adab. Contohnya, ustaz, ustazah, cikgu bercakap kat depan, jangan cakap-cakap kat belakang. Imam Syafi'i, waktu Imam Malik sedang mengajar, dia buat macam ni. Imam Malik tegur, kau buat apa Syafi'i? Kau main-main ke apa? Demi Allah, aku ni miskin, tak ada duit nak beli pen dan kertas, maka aku catat nota dengan air liur aku dengan tapak tangan aku. Nak tunjukkan penting bab adab. Kita jangan ambil ingat. Hormat cikgu kita. Termasuklah juga taat apa yang telah diperintahkan, yang diarahkan oleh guru-guru kita. Pada waktu tertentu jangan fly. Contoh, kau dah lah fly, kau order Grab lah tu. Tahu tak apa yang berlaku kat luar sekarang? Selain pada penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni, berapa ramai budak yang kena penggal, kena balah, kena apa, kena bunuh. Takkan Datuk Anip tak pernah share dengan korang? Pernah. Berapa banyak kes dia jaga? Kalau lari keluar, kita tak tahu apa berlaku kat luar sana. Orang jahat kat luar tu macam-macam. Tak berbaloi, saya cakap. Lepas tu kalau kau balik, kau dapat masuk dalam balik, dengan bangga kau cerita dengan semua. Tengoklah siapa. Tak apalah, tak payah. Tak berbaloi. Saya minta sangat benda ni jangan berulang lagi. Tolong sebab kita nak fokus pada nak berjaya dalam exam kita. Nak kembalikan balik kegemilangan. Berilmu, beriman dan beramal. Konsep menghadapi pembelajaran. Islam panduan maju bersama. Dulu jam tu. Salam agama persekutuan. Labu. Dah ada labu. Tak ada aku yang tambah hujung tu kan. Semua ada dah dalam lagu tu. Saya dengan bangga tau nyanyi lagu tu kat semua. Seagama, sebangsa dan sealiran, sebab nak bagi semua semangat sama. Benakan persatuan menuju ke hadapan. Semua nak ke depan. Mana menuju ke belakang tak ada. 1982. Tanya si senior lagi pada saya. Lagi susah daif dulu. Itu hubungan dengan harapan wajah.
dalam cabaran, dalam rintangan. Akhirnya kau bersila depan aku. Dan sesuai lah dengan tajuk. Melahirkan anak-anak yang berjaya. Berjaya. Ni yang kita nak. Keluar bersekolah berjaya semua. Berlaga berjaya. Tak berjaya. Dalam masa zaman saya dulu, krisis air, mandi kat tangki air depan pondok pengawal tu. Lepas tu dengan bangga cik, dengan towel, dengan bawa kayu. Cik, kau nak tunjuk depan budak perempuan tu. Kali ada seekor tarik kain kukuh, hajar. Tak, you all kena tahu, bangga tahu dengan sejarah. You jangan rasa macam, alah aku ni bukan apa. Tak, you all ni memang harapan itu. Sebab kita ceramah ni bagi tahu, sebab you all ni harapan nak bawa nama Smart lepas ni. Bawa keluar nama yang baik-baik, bawa nama bagus-bagus, capai pencapaian cemerlang. Oh tu produk Smart Labu tu. Tu yang kita nak. Gelak-gelak kan, tapi nak tu. Kita boleh happy. Bukan kata tak boleh nak main sampai kau serius 24 jam. Sana jaga rumah, si kenangan. Tak. Tapi nak suruh orang boleh happy. Ada masa kau nak bergurau, ada masa nak sukan, nak main, ada. Tapi dalam kebanyakan masa untuk belajar, jangan main. Ajar betul. Capai keputusan yang cemerlang. Akhirnya nanti, apa yang Sayyidina Ali kata? Harta kita kena jaga harta. Tetapi ilmu yang akan jaga kita nanti. Itu sebab kena belajar. Ajak kawan kita buat benda-benda baik. Buat study group. Tak apa. Okey, buat. Tanya kawan-kawan yang pandai. Masuk library. Itulah. Bukan semua orang boleh study dalam library. Macam saya dulu tak. Saya kena cari ruang belajar. Kat kelas saya boleh belajar. Tapi dalam library tak boleh. Saya lah. Sebab ramai sangat budak baik dalam library tu. Jatuh pensel pun tak boleh. Tu jatuh. Tak. La ilaha illallah, budak ini payah. Semua tak boleh. Tapi kalau you all memang dah biasa belajar dalam keadaan senyap tu, belajarlah. Elok tu. Ikut style masing-masing. Ikut style masing-masing. Buat peperiksaan. Cuba jawab partial question. Sebab kebanyakan soalan-soalan SPM, soalan-soalan PT3, kebanyakan soalan dulu-dulu dia ulang balik je, cuma dia tukar nama, tukar macam ni je. Kan? Jadi buat. Lepas tu ikut cabah motivasi. Tak semestinya saya, banyak lagi pencamah-pencamah yang akan datang kat sekolah ni, yang pernah datang. Saya ni fikir, saya cakap ni atas rasa saya senior. Bukan atas rasa saya pencamah. Saya fikir saya ni senior yang boleh kena cakap dengan adik-adik saya ni. Senang you all tahu tak, seronok dan manisnya kejayaan ni bila kita belajar betul-betul. Manis. Dan lepas tu kita boleh tengok kawan-kawan kita yang kat kampung kita tu, mana yang teruk, yang tak belajar. Apa jadi dekat dia orang? Kita akan nampak, ya Allah, syukurlah aku ni pilih untuk belajar. Dan bayangkanlah kita keluar teruk, kawan kita kat kampung tu yang tak belajar sekolah sama penuh, lagi bagus daripada kita pula. Apa rasa? Itu sebab you kena fikir, buka realiti. Terserempak dekat pasar malam. Hei kau, kamu tu tak jumpa kan? Kau kerja mana sekarang? Aku sekarang ni biasa-biasa je, aku doktor pakar dekat KPJ. Kau sekarang kat mana? Tak apalah, ada hal yang jumpa ni. Tak beritahu. Sebab apa? Sebab mungkin kita rasa pencapaian kita tidaklah setanding sahabat-sahabat kita. Itulah keadaan. Jangan salah guna duit yang mak ayah bagi. Mak ayah bagi duit bukan untuk kita berbelanja sewenang-wenangnya. Mak ayah kita ni ambil duit ni, nanti besok senang kalau kau dapat fly keluar, kau pakailah duit ni untuk makan kat luar. Tak ada. Tak ada. Jadi tolong jaga amanah. Kalau ada kelas-kelas yang disediakan oleh guru-guru kita buat kelas tambahan dan sebagainya, jangan kita ponteng datang.
Jangan kita penting. Jaga keselamatan diri kita. Maksud jaga keselamatan diri ni, jaga dari segi ada 4 perkara. Pertama, jaga dari segi minda kita. Minda ni nak jaga kena banyak membaca. Kedua, jaga hati kita. Jangan tamak, jangan kita sombong dengan kawan-kawan, jangan belagak dengan kawan-kawan, jangan dengki dengan kawan-kawan. Sorokkan buku dia, sorokkan barang-barang dia, sorokkan bantal dia, tilam dia pun kita sorokkan. Macam mana tu? Saya tak boleh lupa waktu dulu dekat bilik air masa tu, kita orang bilik kebanyakan bilik air pintu pun tak ada. Tertanggal aja, tak tahu kenapa. Tiba-tiba ada pintu ajaib sampai, tapi belum pasang. Masa hari Jumaat tu happy sangat lah, minggu tu boleh balik. Lepas Jumaat mandi, ambil tiang tu, sandar kan. Ambil ni pintu tu, sandarkan je. Mandi. Gang, jatuh pintu tu. Keras jap. Nak pusing ke tidak? Nak pusing ke tidak? Ini buatnya terasa macam kat belakang tu dah ada yang ready dah. Siapa tu? Siapa tu? Tapi hari ni you all pintu dah ada semua kan? Ya. Kepala perempuan tak ada pintu? Kau mandi kat padang apa? Tak adalah dulu. Sekarang dah okey. Itu peristiwa yang tak boleh lupa lah. Lepas tu pusing belakang, nasib baik tak ada orang. Macam toyol lah mengangkat. Ni kau gelak kenapa pernah tengok toyol? Okey. Jadi apa pun ambil pengiktibaran. Niat perlu ada dalam hati kita, niat nak buat kebaikan. Inna a'malu bin niat, Nabi kata. Niat kita nak bahagiakan mak ayah kita, niat kita nak naikkan nama sekolah kita, niat kita biar orang ingat best kita ni adalah yang terbaik dalam sejarah sekolah menengah agama persekutuan. Boleh tak? InsyaAllah. Dan begitu juga jihad, perjuangan kita. Perjuangan kita untuk mencapai kejayaan, memang itulah namanya perjuangan. Adanya rintangan, adanya halangan, tapi usahalah kita untuk mencapai kejayaan yang diidam-idamkan. Pesanan saya tadi jelas. Pertama, saya tak nak dengar. Bila saya hari ni 12 hari bulan saya dah tegur, tolonglah jadilah adik-adik yang dengar cakap saya, tolong berhentilah buat benda-benda yang korang tak patut buat. Buli-buli stop, tolong. Ragging-ragging ni saya tak nak dengar lagi dah. Benda yang kita takkan boleh tolerate sampai bila-bila. Yang kedua, tolong ni couple-couple, puteri, putera-puteri, nah. Sementara je dalam sekolah ni, sampai besok kau keluar masuk universiti, lagi macam-macam orang kau jumpa. Lagi luas dunia ni. Kau bekerja besok lagi ramai. Jadi tolong, ini bukan masa dia. Jangan lari fokus untuk belajar. Dan begitu juga, janganlah ni. Ini yang paling bahaya sekali bila korang mencuri-curi keluar daripada kawasan sekolah. Tolong sangat-sangat. Buat orang kat luar ni macam-macam orang, macam-macam jenayah. Tolonglah, jangan. Tak ada siapa boleh jamin keselamatan orang bila orang keluar. Tak ada siapa. Dan bila berlaku sesuatu, ya Allah, yang paling sedih apa? Mak ayah kita. Kita jangan cakap elok-elok, setakat yang elok-elok lah, tapi yang tak elok. Itu pesanan saya. Dan ingat, manjadda wajada. Siapa berusaha pasti akan berjaya. Usahalah sungguh-sungguh. Bak kata ahli falsafah tu, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kena-mengena busut tu dengan laut,
Tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang aja lah. Maksudnya apa? Maksudnya nak suruh kita ni letak target tinggi, nak berjaya. Result peksa kita yang dulu-dulu teruk, lupakan. Semalam ibarat cek tendang, lupakan. Cek tendang tak ada nilai. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Tetapi hari ini, saat ini, masa ini adalah ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan berjaya. Jadi saya kira saya tak ada nak cakap panjang lagi. Saya mendoakan agar kita semua berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita. Amalkan istighfar banyak-banyak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa kita istighfar. Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, Nabi kata apa? Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak ada sangka-sangka. InsyaAllah. Saya doakan adik-adik semua berjaya. Buang semua perangai-perangai tak elok ni. Kita yakin ni yang ada kat depan ni memang yang baik-baik. Jadi yang baik-baik inilah kena teruskan kebaikan itu. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah balaskan dengan ganjaran yang setimpal. Termasuklah kejayaan di dalam peperiksaan kita, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama keluarga kita, mengharumkan nama mak ayah kita, dan meletakkan kita di tempat-tempat orang yang berjaya. Boleh tak? Jadi rasa cukup setakat tu hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.